Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah yang saya kasihi sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi setelah kita tutupkan kuliah untuk beberapa minggu, dan atas permintaan ramai, insya-Allah kita akan teruskan kuliah penawar hati kita pada setiap hari Rabu walaupun kita berada di tempat masing-masing. Okey, saya di sini, anda di sana, tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini dia dapat menyambung pengajian kitab kita yang tergendala. Dan sebagaimana biasanya kita akan membaca kitab Fawaidul Fawaid. Cuma dalam sesi-sesi perkongsian kita pada kali ini, saya tidak akan pergi kepada setiap baris demi baris ayat yang ada dalam kitab. InsyaAllah kita akan cuba untuk memendekkan dan merumuskan sedikit perbincangan yang ada dalam kitab tersebut. Dan pada hari ini kita akan masuk kepada bab yang ke-15, iaitu pada muka surat 74. Tajuk kita ialah berkenaan dengan manusia antara takdir dan kehendak. Mengapa Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengangkat isu ini di dalam bab yang ke-15? Kita dapati bahawa ada segelintir di kalangan kita apabila mereka melihat bahawasanya ketaatan adalah sesuatu yang tidak perlu untuk dilaksanakan. Kerana bagi mereka, pengakhiran kita tak tahu bagaimana. Kan? Mungkin ada di antara kita yang kata kalau kita melakukan amal soleh, ketaatan, namun kita belum tentu akan menjadi ahli syurga. Kita beramal banyak-banyak, kita solat, kita berpuasa, kita bersedekah, tapi belum tentu pengakhiran kita adalah jannah. Maka ada segelintir di kalangan kita yang berpemikiran sedemikian. Maknanya mereka kata takdir kita ni belum tahu penghujungnya tu bagaimana. Kan? Sebab itu mereka ni, di kalangan mereka yang berpegang dengan pendapat yang begitu, mereka kata, lihat saja iblis tu. Iblis asalnya adalah penghuni syurga, tapi kemudian pengakhirannya dia adalah penghuni neraka. Asalnya adalah hamba Allah yang taat kepada Allah, tapi akhirnya masuk neraka juga. So ada di kalangan mereka yang berpegang dengan pendapat-pendapat yang sedemikian. Jadi di sini mereka juga sebenarnya berdalil dengan satu dalil daripada hadis Nabi SAW, yang mana mereka kata, tak pernah ke dengar hadis yang Nabi SAW ucapkan, yang mana Nabi kata, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Yang mana maksudnya, sesungguhnya seseorang di antara kamu benar-benar mengerjakan amal perbuatan penghuni syurga, tapi yang mana sehingga dia beramal tadi kan menyebabkan dia tu hampir sedikit lagi nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian di pengakhiran hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan ini mereka berpegang dengan pendapat yang sedemikian berdasarkan kepada hadis itu. Namun adakah benar kefahaman hadis ini perlu dipegang dengan sedemikian? Maka sebab itu Imam Ibn Qayyim dalam bab ini beliau mengangkat isu ini supaya kita yang berpegang dengan pandangan-pandangan yang
terpisung itu tadi dapat membetulkan kesalahfahaman yang kita miliki. Dan kalau kita rujuk dalam kitab Fawaidul Fawaid, kita dapati ada 3 pembahagian yang telah diberikan di dalam kitab ini. Kita ada bahagian A, kita ada bahagian B dan juga kita ada bahagian C. Dan untuk perbincangan kita pada hari ini, saya akan terus masuk kepada perbincangan C, iaitu pada muka surat 79. Dalam muka surat 79, Imam Ibnul Qayyim beliau berusaha membetulkan kefahaman yang saya sebutkan di awal perbincangan kita, iaitu orang yang tidak mahu melaksanakan ketaatan kerana dia merasakan bahawasanya pengakhiran hidupnya belum tentu dia akan menjadi ahli syurga. Okay, adakah benar kita seharusnya sedemikian? Di sini untuk kita membetulkan kesalahfahaman itu tadi, kita katakan begini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak zalim terhadap hamba-Nya. Okay, kalau kita lihat pada muka surat 79, pada poin kita yang C, Allah Subhanahu Wa Taala dengan tajuk Allah tidak menzalimi hamba-Nya, saya baca sedikit daripada teksnya di situ, dikatakan begini. Allah yang maha benar lagi maha sempurna telah memberitahukan bahawa dia memperlakukan manusia sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain, Allah memberikan ganjaran sebagaimana amal perbuatan mereka. Maknanya, bila kita buat perkara yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita dengan ganjaran yang baik. Sebaliknya, kalau kita buat perkara yang jahat, kemaksiatan, kemungkaran, pasti di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dan memberikan seksa kepada kita atas perbuatan kita. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah tidak zalim terhadap hamba-Nya. Jadi atas alasan apa untuk tidak kita melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini, sedangkan masa kita yang ada pada hari ini ataupun ketika kita hidup ni, masanya tak begitu lama. Singkat saja muslimah. Masanya begitu singkat menyebabkan kita seharusnya mengambil peluang kehidupan yang kita ada untuk terus beramal soleh dan melaksanakan ketaatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita lihat di sini. Seterusnya, seorang yang berbuat kebaikan, dia jelaskan lagi. Seorang yang berbuat kebaikan tidak perlu cemas dan akan dianiaya atau dizalimi haknya. Dia tidak perlu khawatir akan dikurangi pahala atau akan ditambah dosa dan kesalahannya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal soleh yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik. Kalau kita nak kata tadi kan, kalau saya nak rujuk pada pendapat yang dikemukakan awal tadi, pendapat yang salah tadi, yang mana mereka kata, lihat contoh iblis. Dia adalah hamba Allah yang taat, asalnya penghuni syurga, tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada syurga, masukkan dia ke dalam api neraka. Kita kena jelas mengapa Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hal yang sedemikian kepada iblis. Pasti ada sebab. Kerana dia ingkar terhadap perintah Allah, bukan? Keingkarannya yang menyebabkan dia keluar daripada syurga Allah, yang akhirnya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada iblis pada masa itu? Agar tunduk hormat kepada Nabi Adam AS. Tapi iblis enggan. Ada 3 perkara yang ingin saya jelaskan. Apa yang iblis lakukan pada masa itu? Pertama, dia enggan. Maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia agar tunduk hormat kepada Nabi Adam AS, dia kata, ana khairun min. Aku lebih baik daripada dia. Dia tak nak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia. Dia rasa tak perlu. Satu, sebab aku ni lebih baik daripada dia. Okey, dia enggan. Kedua ialah kesombongan yang ada pada diri dia. Sedangkan kita tahu, orang yang sombong, dia bukan di kalangan penghuni syurga. Orang yang sombong tidak layak menjejakkan kakinya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sombong, Allah tempatkan dia di dalam neraka Allah. Dan di sini, iblis dia meletakkan kesombongan pada diri dia. Apabila dia kata, ana khairum minhu. Bila Allah tanya, wahai iblis, kenapa engkau tak nak tunduk hormat kepada Adam, sedangkan itu adalah apa yang aku ciptakan? Tapi iblis kata apa? Aku lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api,
sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Kenapa aku nak sujud pada dia? Aku nak tunduk hormat pada dia, sedangkan aku lebih hebat daripada dia. Ini kata iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata ada 3 perkara yang dia lakukan yang menyebabkan dia berhak dikeluarkan daripada syurga Allah, lalu Allah masukkan dia ke dalam neraka Allah. Satu, dia enggan menurut perintah Allah. Kedua, dia sombong. Ketiga, dia merendahkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seseorang melakukan ketiga-tiga perkara itu tadi, kalau kita enggan, kalau kita tidak mahu mentaati perintah Allah, kita tidak mahu melaksanakan solat, kita tidak mahu membayar zakat, kita tidak mahu bersedekah, tidak mahu berpuasa, kita refuse, tak nak buat langsung. Okey, sebab kita rasa tak perlu untuk melakukan sedemikian. Sedangkan kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib untuk mentaati perintah Allah. Dan di sini kita lihat ya, kemudian kita sombong. Kita rasa diri kita bagus. Kita rasa rezeki yang kita ada semua ini adalah daripada hasil usaha kita sendiri. Yang menyebabkan kita merasakan bahawasanya tak perlu untuk kita melaksanakan ketaatan itu tadi. Adakah wajar sedemikian? Sedangkan kita adalah hamba Allah. Ketiga, dengan keadaan yang kita enggan mentaati perintah Allah, kemudian kita sombong terhadap apa yang Allah berikan ke atas diri kita, lalu kita kemudian meremehkan orang lain yang di sekitar kita. Sebab itu Nabi kata dalam sebuah hadis, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan ialah apabila kita menolak kebenaran dan kita meremehkan orang lain. Jadi bila 3 perkara ini kita lakukan, yang mana asalnya adalah satu perbuatan yang dicontohkan oleh iblis dalam Al-Quran. Allah ceritakan, kalau nak rujuk antaranya dalam surah Sad ayat yang ke-76, disebutkan tentang kisah itu. Bermakna, bukankah itu wajar Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan dia daripada syurga dan masukkan dia ke dalam neraka Allah? Kerana apa? Kerana dia melakukan kemaksiatan. Kerana dia melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Sebab itu di sini kita nak tekankan, Allah tidak pernah zalim terhadap hamba-Nya. Kita buat sesuatu kebaikan, Allah akan balas kita dengan satu kebaikan. Tapi kalau kita buat perkara-perkara kemungkaran, maka wajar Allah Subhanahu Wa Taala balas kita dengan perkara-perkara yang berupa seksa dan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab itu di sini kita jangan sesekali meremehkan kebaikan-kebaikan dan juga ketaatan-ketaatan, sama ada yang Allah wajibkan ataupun perkara-perkara sunnah yang telah ditetapkan dalam agama kita. Kerana kalau kita berbalik ya kepada muka surat 79 di sini teks kita, saya baca kembali, iaitu di sini ya, sebab kenapa kita jangan meremehkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita? Apa yang Nabi SAW sabdakan kepada kita yang berupa bentuk ketaatan? Di sini sebab Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal soleh yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik. Allah takkan pernah menyia-nyiakan amal soleh kita. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan atau menzalimi sekecil apapun upaya yang dilakukan oleh hamba-Nya. Kita buat perkara itu kecil, kita lakukan perkara itu kita nampak remeh, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita melaksanakan ia dengan penuh keikhlasan, hati kita bersih, jiwa kita ni murni, kita tak ada rasa sombong, tak ada rasa riak, tak masukkan hal-hal yang syirik dalam hati kita, insya-Allah hal itu adalah satu perkara yang tak mungkin Allah akan sia-siakan. Sebab itu ya muslimah, saya nak pesan di sini. Kita ni orang perempuan, kalau tak boleh nak jadi batu permata, jangan jadi batu api. Okey? Jangan jadi batu api. Maknanya, kalau kita nampak ada di kalangan muslimah kita yang nak buat kebaikan, yang nak melaksanakan hal-hal yang murni, yang mana kita tahu itu adalah sesuatu yang boleh mendatangkan ganjaran pahala untuk diri dia, jangan sesekali kita remehkan perbuatan dia. Kadang-kadang kita jadi masalah kaum muslimah. Kita nampak kawan kita buat baik, kita rasa tak happy. Ni hati ni. Okay? Kita rasa tak happy. Kita rasa, kenapa kau nak buat baik dia tak baik pun dengan kau. Kan? Mungkin kita kata sedemikian. Kenapa kau masih lagi nak buat baik dengan dia dia jahat pun dengan kau. Jangan kita pertikaikan
apa kebaikan-kebaikan yang ingin orang lain lakukan. Dan kadang-kadang, ni biasa berlaku kan, bila kita dengan kawan-kawan kita kan, kadang-kadang kita ni bila nampak kawan kita nak taat kepada suami, nak masak untuk suami, nak buat baik pada suami, kita kata, Leng, kau ni bajet nak jadi isteri soleha, nampak? So ini adalah perkara yang tak seharusnya kita ucapkan. Mungkin nampak remeh pada pandangan mata kita, tapi jangan lupa apa yang nak dilakukan oleh kawan kita tu tadi kan berupa ketaatan yang seharusnya dilaksanakan. Jangan kita membuatkan motivasi diri dia untuk menjadi orang yang baik-baik itu jadi jatuh. Ini yang tak bagusnya. Kalau kita tak nak buat, kita jangan meremehkan orang lain yang buat. Kalau kita nak jadi seorang isteri yang tak taat kepada suami, itu biarlah kita. Tapi kalau ada di kalangan teman kita yang nak berusaha ke arah sedemikian, jangan kita remehkan. Jangan kita hina. Jangan kita rasa apa yang dia buat itu merupakan perkara yang perlu diperlekehkan. Kerana kita kena ingat, setiap kebaikan, dan kita sebagai seorang muslimah, jika kita memegang status seorang isteri, bila kita nak melakukan kebaikan, ketaatan kepada suami kita, ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa muslimah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW ada berpesan kepada kita, kaum wanita. Nabi kata apa? Nabi kata begini, orang perempuan ni kan, iza sallatil mar'a khamsaha. Wanita, kita kaum perempuan, bila kita solat 5 waktu. Okey, iza sallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu wa hafizat farjaha, dia menjaga farajnya, iaitu dia menjaga kehormatan diri dia. Wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya. Lalu Nabi kata, qila laha dukhulil jannah, akan dikatakan di hari kiamat nanti kepada wanita ini yang melaksanakan semua kebaikan itu tadi, termasuklah mentaati suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu nanti, masuklah ke dalam syurga. Qila laha dukhulil jannah min abwabil jannah ay syi'ti. Kan? Min ayil abwabil jannah syi'ti. Maaf terbalik mata ni tadi. Iaitu disebutkan kepada dia, masuklah ke dalam syurga Allah daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Ini ganjaran ya muslimah yang Allah berikan kepada kita yang berusaha untuk melaksanakan kebaikan dan berusaha untuk mentaati suami kita. Kadang-kadang kita nampak benda tu remeh, kan? Kita rasa benda tu tidak mendatangkan sesuatu faedah bagi diri kita. Buat apa kita nak buat air untuk suami kita? Buat apa kita nak kemas katil untuk dia? Tak payahlah, dia ada tangan, dia ada kaki, dia boleh buat sendiri kan? Mungkin kita akan kata sedemikian. Tapi ini dinamakan sebagai kebaikan-kebaikan ataupun peranan yang kita lakukan sebagai seorang isteri di sisi seorang suami, yang mana Nabi kata ada ganjarannya di sisi Allah, dan ganjarannya bukan calang-calangnya walaupun kita nampak macam remeh, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara-perkara dalam kehidupan kita yang kita rasa ia remeh, yang kita nampak ia adalah perkara yang kecil, tapi bila kita buat, Masya Allah Tabarakallah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran syurga kepada kita. Nabi SAW dalam satu situasi yang lain, Nabi ada mengingatkan ataupun Nabi ada menceritakan kepada kita tentang seorang lelaki, yang mana Nabi kata apa? Aku telah melihat seorang lelaki, dia dalam syurga Allah, dia duduk dalam keadaan yang begitu senang lenang. Tapi yang kita nak dapatkan poin daripada hadis ini ialah bagaimana Nabi kata apa amalan yang dia lakukan yang menyebabkan dia boleh duduk dalam keadaan yang yataqallabu fil jannah. Nabi kata yataqallabu fil jannah kerana apa? Fi syajaratin qata'aha min zahri tariqi kanat tu'zian nas. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Iaitu Nabi pesan di sini, Nabi nampak ada seorang lelaki yataqallabu fil jannah, dia duduk, dia hidup dalam keadaan yang bersenang lenang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amalannya kita tak yang nakjubkan di sini bukan kerana dia qiyamul lail, bukan begitu, tetapi kerana dia memotong sebatang pokok ataupun satu dahan pokok yang mana pokok itu mengganggu orang lain yang lalu lalang di sekitar tempat itu. Simple perbuatannya. Seumpama kita mengangkat satu benda yang menghalang di tengah jalan.
Jika kita melakukan sedemikian, ikhlas kerana Allah, supaya orang lain tidak terkena mudarat daripada benda yang ada di tengah-tengah itu tadi, maka di sini kita telah melakukan satu amal yang nampaknya kecil, tetapi sebenarnya begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan ganjaran yang masya-Allah tabarakallah, iaitu syurganya. Dan bukan sahaja kepada sesama manusia. Kalau tadi kan kita lihat wanita yang taat kepada suaminya, simple benda tu, iaitu Allah berikan kepada dia dengan syurga Allah. Orang yang dia memotong pokok, Allah berikan dengan syurga Allah. Dan kita lihat di sini ada contoh yang lain yang Nabi SAW berikan, iaitu apabila kita berlaku baik kepada haiwan. Berlaku baik kepada haiwan. Sebab tu kita ni kalau tak suka kucing, biarlah tak suka. Jangan kita tendang. Tu masalahnya kita kadang-kadang. Kita nampak kucing tu tak buat apa-apa pun. Tapi daripada jauh dah kita sergah dia, kita tendang dia. Sama juga dengan anjing, kan? Kalau kita tak suka, kita memang takutlah. Kita memang takut dengan anjing tu. Diam-diam sajalah, jalan saja pelan-pelan. Tak perlu kita nak lempar batu, tak perlu kita nak buat apa. Dia tak kacau kita sudah. Okey, maknanya ini kita berlaku baik kepada binatang tu tadi. Kerana apa? Nabi SAW ada menceritakan tentang satu kisah seorang lelaki. Dia nampak ada seekor anjing. Anjing ini sebenarnya dalam keadaan yang kehausan. Tapi kerana tidak ada air, anjing itu tidak menjumpai air, apa yang dilakukan oleh anjing tersebut? Dia menjilat tanah yang ada di sekitarnya. Dan lelaki ini, bila dia melihat keadaan anjing itu tadi kan, dia rasa kasihan. Dia rasa simpati. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil kasut dia isi air dalam kasutnya dan dia hulurkan kepada anjing itu tadi. Dia berikan anjing itu minum melalui sepatunya. Ni kalau kita dah fikir dah, alamak lepas ni kena samak lah, apalah, ya Allah leceh lah Ustazah, tak payahlah nak buat ni semua kan. Tapi tak apa, itu lain kali bercerita. So ini yang kita nak fikirkan, yang nak kita ambil poinnya ialah bagaimana, apa yang dilakukan oleh lelaki itu tadi kepada haiwan, kepada binatang, yang mana kemudian dengan perbuatannya tersebut Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala amat berterima kasih kepada dia, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menempatkannya ke dalam syurganya. Nampak kan? Perbuatannya kecil. Hanya sekadar kita memberi minum kepada anjing yang kehausan itu tadi. Tetapi ganjarannya, Masya Allah Tabarakallah, Allah berikan kepada dia dengan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, jangan sesekali kita meremehkan perbuatan-perbuatan yang baik. Selama mana kita boleh melakukan kebaikan-kebaikan, teruslah melakukan kebaikan. Dan kalau kita nak rujuk kembali dalam kitab kita pada muka surat 79 ini, Imam Ibn Al-Qayyim ada mendatangkan kepada kita dengan ayat Al-Quran untuk menguatkan perbincangan kita tadi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi para hamba-Nya dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas setiap perbuatan yang kita lakukan, walaupun itu hanya benda yang kecil sekali, iaitu pada surah An-Nisa ayat yang ke-40 Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman, yang mana Allah katakan, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Maksudnya, dan jika ada kebaikan sekecil zarah, maknanya benda tu kecil sekali, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Allah akan berikan pahala yang besar walaupun perkara itu kecil. Kalau tadi kan kita baca, kita lihat perbincangan dari sudut hadis Nabi SAW, yang mana Nabi tunjukkan kepada kita dengan contoh-contoh bila kita buat perkara baik, walaupun perkara baik itu kecil, tapi Allah berikan balasan kepada kita dengan syurga Allah. Di sini kita baca ayat Al-Quran pula untuk menguatkan bahawasanya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW tidak pernah mengatakan kalau kita buat perkara yang baik tidak ada apa-apa balasan. Maknanya apa jua perkara baik yang kita lakukan, yang diletakkan dalam syarak, maknanya dalam agama kita memerintahkan kita untuk melaksanakan hal itu, lakukanlah. Pasti di situ ada ganjarannya. Jangan kita remehkan. Jangan kita kata, belum tentulah kalau saya buat ni, saya masuk syurga. Jangan kata sedemikian. Belum tentulah kalau saya jadi isteri solehah, saya dapat masuk syurga Allah tu, belum tentu. Suami saya pun tak soleh, Ustazah. Buat apa saya nak jadi solehah? Jangan kita kata sedemikian. Yang tak soleh tu suami kita, biarlah dia kan. Yang nak jadi solehah itu adalah kita.
Hati kita tu yang nak kena betulkan. Kita tak bolehlah memandang orang lain dia soleh ke tak soleha, kan? Kita tu bagaimana sebenarnya? Jadi di sini muslimah yang saya kasihi, kita lihat pada satu amalan yang kecil, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan ganjaran yang begitu besar. Sebab itu kalau saya nak berikan dengan satu contoh, yang mana Aisyah radhiyallahu anha pada masa itu pernah didatangi oleh seorang wanita yang miskin. Wanita yang miskin ini, dia datang jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia ni sebenarnya nak minta sedekah lah. Dia bawa bersama dengan dia 2 orang anak perempuan. Dan pada masa itu, Aisyah, biasalah ya, rumah tangga Nabi ni, dia tak mewah macam kita. Kita ni nak kena lockdown ni katakan, semua macam-macam. Maggi 10 bungkus kan, macam-macam ada kat rumah kita. Tak tahulah ayam berapa kilo dah kat dalam fridge tu kan, tak tahu. Tapi rumah Aisyah radhiyallahu anha, lockdown ke tak lockdown ke sama je. Sama je keadaan dia. Ekonomi sama saja. Dan pada masa itu, ketika wanita ini dia minta sedekah dengan Aisyah, Aisyah dia cuma ada 3 biji kurma je muslimah. 3 biji kurma saja. Dengan 3 biji kurma itu dia berikan sedekah itu kepada wanita tersebut. Dan satu perkara yang bagi Aisyah dia lihat menakjubkan berlaku di hadapan dia. 3 biji kurma, sebiji wanita ini berikan kepada anaknya yang di kanan, dan sebiji lagi diberikan kepada anak perempuannya yang di kiri. Dua-duanya sedang makan. Ada tinggal sebiji lagi kan? Seharusnya dia yang makan kurma itu. Dan waktu dia nak masukkan kurma tersebut dalam mulut dia, anaknya yang 2 orang ni tarik baju dia, minta kurma tu tadi. Wanita ni tak jadi nak makan. Tak jadi nak makan. Lalu dia belah 2 kurma tersebut. Dia belah 2, bagi separuh. Separuh diberikan kepada anaknya yang A, separuh diberikan kepada anak yang B. Akhirnya dia tak makan apa-apa dah. Aisyah nampak, dia rasa ini adalah satu perkara yang begitu menakjubkan. Lalu bila Nabi SAW pulang, dia ceritakan kepada Nabi apa yang dilihatnya sebentar tadi. Apa kata Nabi? Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan untuk wanita tadi dengan syurga, atau Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan dia daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Nampak ya? Hanya sekadar memberikan kurma kepada anak yang kelaparan dan dia tak makan. Kita kadang-kadang yang muslimah, kita tengah makan ni, anak kita minta, kita marah tak kadang-kadang? Kita boleh tengking kan? Korang ni tak senang aku nak makan. Ada je sibuk. Makan cornflakes nak cornflakes. Aku makan coklat, kau nak makan coklat. Duduk sana diam boleh tak? Kita marahkan anak kita. Betul tak? Tapi kita tengok wanita tadi. Anak tadi minta. Itu kita ni dalam keadaan yang kita boleh makan makanan lain, kita marah anak kita tau. Tapi dalam keadaan wanita ni, dia tak ada apa lagi nak makan. Dia dalam keadaan yang penuh redha, penuh sabar, dia berikan makanan kepada anaknya yang apa ada pada tangan dia. Sebab itu, perbuatan tadi kan, Allah berikan kepada dia dengan syurga, Nabi kata. Allah bebaskan dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita pelajari ya muslimah. Betapa kesabaran kita dalam melaksanakan ketaatan itu tadi. Kadang-kadang kita buat baik ni kita tak sabar. Kita buat baik, kita nakkan ganjaran yang cepat. Yang menyebabkan kita ni berputus asa dengan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Lalu bila kita buat baik tadi kan, kita nampak orang yang kita lakukan kebaikan, dia balas kejahatan kepada diri kita. Apa kita buat? Kita rasa putus asa. Kita rasa tak payahlah nak buat baik. Sebab aku buat baik pun tak dapat apa-apa. Orang sakitkan kita lagi. Tapi itu sebenarnya yang bukan diajarkan oleh agama kita. Dalam agama kita menuntut supaya kita melakukan kebaikan dengan penuh kesabaran. Kerana apa? Kebaikan itu dia bukan hanya kekal di dunia. Tetapi kebaikan itu dia akan terus kita bawa pahalanya sampai di akhirat sana. Dan akhirat adalah destinasi kita yang terakhir. Akhirat adalah tempat kita yang kekal, rumah kita yang kekal, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan kita di atas muka bumi ini sebagai peluang dan ruang untuk kita rebut sebanyak-banyaknya. Kita melaksanakan kebaikan-kebaikan demi investment kita di akhirat itu tadi.
Okey, sebab itu kita ni jangan remehkan. Kalau kita boleh buat perkara-perkara yang baik, terus buat. Jangan kita nak fikir, kenapa orang tu tak buat? Kenapa mesti saya buat? Tak perlu kita fikirkan hal yang sedemikian. Sebab, contohkan tadi, bila Aisyah radhiyallahu anha, dia pun tak fikir. Dia cuma ada 3 biji kurma tadi, dia tak fikir. Ni kalau aku berikan nanti, macam mana pula ni? Tak fikir sedemikian. Apa yang dia ada, dia berikan. Sebab dia yakin rezekinya ada nanti kemudiannya. Kan? Dia yakin sedemikian. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kata apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka ataupun dengan maksud yang lain. Jagalah diri kalian daripada api neraka itu walaupun dengan mensedekahkan syikit tamrah. Syikit tamrah ni maksudnya nisfuha. Maksudnya sebahagian ataupun separuh daripada kurma yang kita ada. Tak apa. Kalau kita ada sedikit pun, berilah. Dia bukan sesuatu yang boleh merugikan kita. Bahkan Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Sebab itu dia di sini. Saya nak ambil ini sebagai penenggang kita yang terakhir pada hari ini. Iaitu, di sini Imam Ibn Qayyim kata, meskipun nilai perbuatan seseorang hanya sekecil biji sawi, kan? Walaupun kita derma, contoh kita kata, kita derma sedikit, tetapi Allah akan membalasnya dengan satu kebaikan. Allah akan membalasnya dan tidak akan menyia-nyiakannya. Bahkan kita lihat ya, dia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas satu kebaikan dengan 10. Ini ada hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Cuma di sini dinyatakan sebagai mafhumnya sahaja. Imam Ibn Qayyim tidak datangkan hadisnya secara matan dan sanad. Tapi saya beritahulah, sebenarnya statement ataupun penenggakan ini adalah berdasarkan daripada hadis Nabi SAW yang ada dalam kitab Imam Muslim. Yang mana Nabi kata, kalau kita buat satu perkara yang baik, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Bahkan Allah akan lipat gandakan itu kepada 700. Bahkan lebih daripada 700 itu tadi. Sebab itu, walaupun kita hanya mensedekahkan separuh daripada sebiji kurma yang kita ada, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kan? Macam sekarang, kita hari ini Muslimah. Kita ni senang duduk rumah. Tak juga ya, kita orang perempuan duduk rumah ni banyak kerja juga. Nak masak, kemas baju, lipat baju dan sebagainya kan. Susah juga. Anak-anak nak makan, daripada nak work from home, terpaksalah buat semua benda kan, daripada kerja rumah sampailah kepada kerja pejabat kita buat sekali. Tapi kita kena ingat ya, dalam keadaan yang kita duduk di rumah tadi, mungkin ada yang muslimah lah, yang housewife kan, mungkin dia ada banyak masa senang dia. Kita ni suka-suka sangat kan main Facebook, main IG kan, tengok saudara Sakinah buat apa, hari ni dia kat mana. Kita selalu stalk kan, saya tahu awak stalk saya. Okay, so kita tengok saudara Sakinah buat apa kan. Dalam keadaan kita yang berada di rumah, kita stay home itu tadi kan muslimah, cuba kita usaha untuk buat perkara yang boleh memberikan manfaat kepada kita dalam keadaan yang simple dan mudah. Mungkin kita kata, dulu kita biasa pergi masjid. Contoh kan? Kita biasa pergi masjid, duduk kuliah, jumpa dengan teman-teman. Lepas kita pergi kuliah, nanti kan lepas setiap kuliah, kita akan, contohlah kita kata, kita akan masukkan duit kita dalam tabung masjid. Sekarang, kita tidak berkesempatan untuk melakukan hal yang sedemikian. Namun jangan lupa, untuk menyumbang, dia boleh dilakukan dengan ujung jari kita. Okay? Kita ada online, kita ada PayNow, kita ada iBanking. So dalam keadaan kita kan sibuk-sibuk stok orang tu tadi, apa kata kita stok masjid-masjid di Singapura? Stoklah Masjid Darul Ghufran. Boleh kan? Cantik kalau stok Masjid Darul Ghufran. Tengoklah apa yang dilaksanakan oleh Masjid Darul Ghufran secara online. Dalam masa yang sama, ringan-ringankanlah tangan kita. Untuk pay now. Yes, you pay now. I receive now. Macam itulah kan, senang. So kita lihat begini. Kalau kita dalam keadaan yang sedemikian, keadaan yang mudah tu sebenarnya muslimah. Buat baik, buat kebaikan, menerusi handphone kita, menerusi smartphone kita. Itu kita boleh buat. Dan ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, bila masjid ditutup, jangan jadikan kita seorang muslimah yang hati dan tangannya juga tertutup. Okey? Jangan jadikan kita seorang muslimah yang hati kita dan tangan kita juga tertutup.
Apa maksud saya tangan dan hati yang tertutup? Kita ni kena jadi seorang muslimah yang hatinya sentiasa terbuka luas. Terbuka luas untuk sentiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Sentiasa memberi motivasi kepada orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan kita tak mampu lagi untuk pergi ke masjid sebagaimana dahulunya. Dalam masa yang sama, kita kena ingat, tangan kita ini jangan kita biarkan ia tertutup juga. Buka tangan kita seluas-luasnya dengan menyumbang kepada kebaikan-kebaikan lah. Contohnya tadi kan, dengan menyumbang kepada tanah pembangunan masjid ataupun fasiliti masjid dan sebagainya. Itu boleh kita lakukan bila kita buka tangan kita seluas-luasnya ini. Maknanya boleh sebenarnya untuk kita beramal soleh walaupun daripada rumah. Walaupun kita stay home tadi. Walaupun kita duduk sekadar mendengar pengajian di rumah. Semua itu boleh kita laksanakan walaupun dengan tidak dapat keluar daripada tempat rumah kita. Maknanya sini, kita kena ingat. Dalam keadaan bila kita sentiasa buka hati kita dan kita sentiasa buka juga tangan kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu tadi. Terutamanya dalam keadaan kita yang genting pada hari ini. Sama-sama kita buka hati kita untuk terus membantu masjid. Sama-sama kita buka tangan kita juga untuk bantu pihak masjid. Bermakna kita benar-benar orang yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, seorang yang hatinya terkait pada masjid. Dan orang yang hatinya terkait pada masjid itu tadi, Allah janji untuk mereka dengan naungan di hari kiamat yang tidak ada pada hari kiamat itu nanti, naungan yang terbaik selain daripada naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab itu kita jadilah orang yang sedemikian. Orang yang mana dalam hati ada, bukan dalam hati ada taman ya, dalam hati ada masjid. Okey, saya buka untuk sesi soal jawab. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa yang ingin bertanyakan, boleh kita jawab untuk ruangan ini. Tapi kena ingat ya, berkaitan dengan topik kita sahaja. Kalau tanya saya tinggal mana, saya takkan jawab. Okey? Ada apa soalan? Tak ada. Tak nak tanya apa-apa. Tak menyesal. Tak nak tanya, saya balik. Okey? Okey, muslimah yang saya kasihi, tak ada soalan. Nanti minggu depan siapkanlah soalan, okey? Bolehlah kita lama-lama sikit kan ada interaksi di sini. Kata rindu saya. Ada? Satu. Apa soalan? Banyak soalan ni. Okey, Fitri Yanti Nasim. Ya. Fitri, apa khabar Fitri? Selalunya berada di barisan hadapan dalam kuliah saya kan? Okey, Fitri. Fitri tanya di sini, kalau kita niat untuk berbuat kemaksiatan namun belum sempat kita buat, apakah Allah akan balas dengan dosa? Kalau kita tak buat, Allah tak balas apa-apa. Okey? Maknanya kita tak buat, kita sekadar niat saja. Tapi kita tak buat apa-apa. Maknanya di situ Allah juga tidak balas apa-apa. Ini kita panggil sebagai rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat manusia. Bila kita niat tapi kita tak jadi nak buat, maknanya habis saja begitu saja. Okey? Baik, seterusnya. Macam mana buat hati ini sentiasa ikhlas? Ikhlas ni susah ya, Puan. Puan apa namanya? Puan Ratna. Ikhlas ni perkara yang susah. Kita pun kadang-kadang susah nak cakap kita ni ikhlas ke tak ikhlas. Kadang-kadang macam tu juga kan kita kan. Tapi yang penting ialah niatkan sajalah apa yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam ni ya, bila kita ni buat ikhlas kerana Allah,
kalau orang puji kita ke tak puji kita ke, sama je rasanya. Dia tidak mendatangkan apa-apa kesan dalam hidup kita. Okey? Maknanya kita nak buat sesuatu bukan kerana ingin dipuji, buat sesuatu bukan kerana ingin disanjung tinggi. Biarlah perbuatan itu ialah kerana kita dengan Allah, hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. So dalam hal-hal yang sedemikian, bila itu ada dalam amal soleh kita, insya-Allah itu boleh kita sebutkan sebagai antara tanda-tanda orang yang ikhlas dalam amal kebaikannya. Apakah hukum orang yang sombong? Puan Roslinda dia tanya di sini. Orang yang sombong hukumnya ialah dosa besar. Sebab itu orang yang sombong bukan berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa dalam sebuah hadis kursi, aku haramkan kesombongan ke atas hamba-Ku. Okay, mafhumnya sedemikian. Bila Allah haramkan kesombongan ke atas hamba-Nya, bermakna hukumnya adalah dosa besar. Kerana begini ya, bila kita ni sombong, kita akan buat perkara-perkara lain yang lebih dahsyat. Contohnya kita menghina orang lain, kita ni tak nak terima pandangan-pandangan orang lain, ataupun sampailah kepada satu extent ataupun satu keadaan yang mana kita mengkhianati orang yang ada di sekitar kita. Ini bahaya. Bila kita dah ada sifat khianat yang mana asasnya hanya kerana kesombongan tu tadi kan, dia akan menyebabkan kita akan mulalah membuat kemudaratan ataupun buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain rasa disakiti. Okey. Baik. Seterusnya ada soalan yang lain? Banyak pula ya. Tadi ingatkan tak ada soalan. Okey. Okey, Zafira ya di sini. Saya rasa Zafira lah namanya. Zafir tu mungkin nama suaminya. Okey, Zafira dia tanya, Ustazah, bagaimana jika orang sekeliling memandang rendah apabila kita berusaha untuk berubah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah reaksi yang terbaik untuk kita? Macam ini ya, Zafira. Kalau kita nak berubah ataupun kita ni nak berhijrah ke arah kebaikan, kemudian bila ada orang lain yang memandang rendah kepada kita, biarkan sahaja. Okey? Biarkan sahaja. Tinggalkan orang itu. Jangan kita mudah terkesan dengan apa yang dia lakukan. Kena ingat, ada satu hadis daripada Nabi SAW yang Nabi sebutkan tentang orang yang berjuang untuk berhijrah. Okay. Saya faham hadis itu sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Tapi hijrah ni maksudnya ada banyak. Boleh juga kita ambilkan dalam hal ini, konteks ini. Boleh untuk kita apply. Dia berjuang untuk berhijrah. Maksudnya dia nak ubah diri dia daripada keadaan yang tidak baik kepada baik. Ataupun kita nak ubah diri kita daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Sebenarnya kita sedemikian. Tapi kemudian mungkin di sana ada orang ataupun mereka-mereka ni lah kan, yang mulut dia tak ada insurans ke apa kan, suka cakap, tak ingat ke dulu kau tu macam ni, tak ingat ke dulu kau macam tu kan, mungkin dia cakap gitu kan. Biarkan saja. Sebab ini adalah antara cara syaitan untuk menghentikan kita melakukan kebaikan. Antara cara syaitan untuk menghentikan kita terus melaksanakan kebaikan. Jadi kita biarkan sahaja supaya kita berada pada pihak yang benar. Dan Nabi kata apa? Siapa antara orang tu tadi kan, dia terus melaksanakan hal yang sedemikian, maka wajib ke atasnya Allah berikan kepada dia dengan syurga Allah. Terus kuat, terus sabar. Jalan terus. Okay? Kalau dalam bahasa kita, #go je. Buat je benda-benda yang baik. Jangan kita fikir, nak buat ke tak kan, orang tu cakap saya macam tu, orang tu cakap saya macam ini kan. Saya pergi kuliah, orang kata saya nak jadi macam Ustazah Sakinah. Tak apalah orang cakap macam tu, biarlah. Tak apa. Dan kadang-kadang kita faham, ada juga kes-kes yang sedemikian. Orang mengatakan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya. Okey. Baik, itu saja saya rasa untuk hari ini. Nak buka lebih-lebih pun nanti kan sampai petang. Saya bimbang. Tak boleh pula kan. Okey, sampai sini saja kuliah kita. Kita pun dah lebih masa dah ni. Saya tutupi sebagaimana biasanya dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.